ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah petunjuk nabawi bagi hati ini untuk kita sambung balik yang kita berhenti pada kuliah yang lepas, iaitu pada hadis yang ke-19. Insya-Allah hari ini kita nak sambung kepada hadis yang ke-20 di dalam kitab ini. Kitab ni pun nak habis dah ni. So insya-Allah nanti kita akan mulakan dengan kitab yang baru pula lah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-20 ini kata penulis, iaitu guru saya sendiri, Syekh Sharaf Mahmud Al-Qudah. Dia mengatakan al-hadisul 20 alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Hadis yang ke-20 iaitu manusia ataupun mereka yang masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Maksudnya tanpa perhitungan, tanpa ada apa-apa halangan, terus masuk ke dalam syurga Allah. Kata penulis, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي معه العشرة والنبي معه يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادعوا الله يجعلني منهم قال سبقك بك عكاشة. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ni hadis yang sahih. Maksudnya adalah An Ibn Abbas, daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni dulu saya dah cerita dah biografi dia, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana dia ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap sepupu Nabi. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibn Abbas,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Kata Nabi, diperlihatkan, dipersembahkan kepadaku al-umam, seluruh umat-umat. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah. Maka ada nabi, maka ada nabi melewati yang mana akan berjalan bersama dengan dia satu umat. Wan nabi yamurru ma'ahu an-nafar. Ada nabi yang berjalan bersama dengan dia beberapa orang ataupun beberapa kumpulan manusia. Wan nabi yamurru ma'ahu al-asharah. Ada nabi yang berjalan dengannya 10 orang. Wan nabi yamurru ma'ahu al-khamsah. Ada nabi yang berjalan dengan dia 5 orang. Wan nabi yamurru wahdah. Dan ada nabi yang hanya bersendirian. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bercerita kepada kita, bercerita kepada sahabatnya, sahabat cerita kepada kita, Nabi diperlihatkan dengan umat-umat sebelum daripada kedatangan umat Islam, berkaitan dengan umat-umat sebelum dan juga yang manusia yang datang selepas. Tapi yang sebelum-sebelum ni ada yang Allah Ta'ala jadikan Nabi ni berjalan dengan dia satu umat. So amailah umat dia. Kan? Ada Nabi yang berjalan dengan dia sekumpulan manusia. Ada Nabi yang berjalan dengan dia 10 orang. Ada Nabi yang berjalan dengan dia 5 orang. Yang menjadi pengikut dia lah 5 orang. Ada Nabi yang berjalan seorang diri. Ada Nabi yang berjalan seorang diri. Saya akan hurai nanti insya-Allah, kita akan tengok. Saya terjemah dulu. Fanadhartu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun melihat tiba-tiba terdapat sawadun kasir. Aku melihat sesuatu kehitam-hitaman yang ramai. Maksudnya aku nampak manusia, kumpulan manusia yang ramai. Ya. Kemudian qultu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya dengan Jibril. Ya Jibril, haula'i ummati? Wahai Jibril, adakah itu umat aku? Jibril kata, qala la. Jibril kata tidak. Walakin inzur ila al-ufuq. Tetapi lihatlah ke ufuk, Jibril kata. Lihat ke ufuk. Fanadhartu, kata Nabi. Lalu aku melihatnya. Fa idza sawadun kathir. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang kehitam-hitaman ramai. Maksudnya orang ni kalau nampak daripada jauh tu dihitamlah, kepala dihitamlah. Kan? Jadi nampak lembaga hitam lah, bukanlah lembaga ni benda yang apa ni, benda yang makhluk lah, tak. Maksudnya bayangan-bayangan manusia yang ramai. Qala haula'i ummatuk. Jibril kata, inilah umat kamu. Ini umat kamu. Wa haula'i sab'una alfa. Mereka ni umat kamu, kata Jibril, ya. Dan mereka ini ada 70,000. Mereka ni ada 70,000 yang mana mereka ini akan didahulukan kerana mereka ini tidak ada hisab ke atas mereka dan tidak ada azab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, walima? Kenapa mereka ini tidak ada hisab dan kenapa mereka ini tidak ada azab? Kerana kita semua tahu di hari kiamat nanti ni akan ada perhitungan. Perhitungan dosa dan pahala akan dikira. Kan? Akan dikira siapa yang amalan baiknya lebih banyak, baru dia masuk syurga. Siapa yang amalan jahatnya lebih banyak, dia akan masuk neraka. Tiba-tiba ada kumpulan manusia, kata Nabi SAW, yang ramainya 70,000, mereka ni masuk syurga tanpa hisab. Tak perlu ada timbangan amal, tak perlu ada dakwa-dakwi. Azab pun mereka tak kena.
qultu walima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanyalah kepada Jibril, kenapa mereka ini tidak ada hisab dan kenapa mereka ini tidak ada azab? Kata Jibril, kanu la yaktawun, mereka ini tidak melakukan kai. Mereka tak buat kerja kai. Apa itu kai? Kai ini memanaskan sesuatu dengan besi. Mengubati sesuatu dengan besi panas. Besi itu dipanaskan di atas api, kemudian ditekapkan di tempat yang sakit. Wala yastarqun, dan mereka juga tidak minta jampian daripada orang lain. Saya akan hurai ini insya-Allah pandangan-pandangan ulama dalam masalah ni. Kita tengok dulu makna hadis ni. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mempercayai kepada burung-burung yang mengisyaratkan kepada sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Tuhan mereka. Faqama ilaihi Ukashah bin Mihsan. Maka Ukashah bin Mihsan berdiri bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia kata, ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Dia kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku ni termasuk dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia bila dengar macam tu, dia tak fikir orang lain dah. Dia fikir pasal diri dia. Dia kata, ya Rasulullah, doa kepada Allah supaya Allah ni masukkan aku ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Nabi buat apa? Nabi pun terus berdoa. Nabi kata, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukashah bin Mihsan termasuk dalam 70,000 orang. Summa qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian ada seorang lelaki lagi. Ada lagi seorang lelaki dalam kalangan sahabat ni yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia dengar perkataan Nabi, dia dengar doa Nabi, dia dengar bagaimana Ukashah telah mendapat kelebihan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka dia pun bagi tahu dekat Nabi, dia kata, ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolonglah doa pada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk dalam golongan ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukashah. Nabi SAW pun tak tunggu lama lah. Nabi jawab kepada lelaki ni. Nabi jawab kepada sahabat ni. Nabi kata, sabaqaka bika Ukashah. Ukashah telah mendahului kamu dalam bab ni. Kan? Mungkin ada yang pelik lah. Mungkin ada yang kata, kenapa Nabi SAW tak doakan sekali untuk dia? Bukan ada apa pun, doa je. Kita akan tengok nanti insya-Allah pandangan ulama dalam masalah ni. Bila Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat-umat sebelum Nabi. Para ulama berbeza pendapat. Kan? Para ulama berbeza pendapat. Apakah bilakah peristiwa ni berlaku? Bila yang dibentangkan depan Nabi ni? Sebahagian daripada ulama mengatakan peristiwa ni berlaku pada malam Isra. Sebahagian ulama kata peristiwa ni berlaku pada malam Isra, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Azza wa Jal daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Pada malam itulah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diperlihatkan dengan pelbagai perkara, antaranya Allah Ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok umat-umat yang ada, yang telah berlalu, dan Nabi juga tengok umat dia sendiri pada malam tersebut. Bila dikatakan ia berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, mungkin ada yang bertanya lah, kan? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok pula benda ni secara jaga, sedangkan kiamat masih lagi belum berlaku? Kan kita semua tahu kan,
kiamat masih belum berlaku. Sekarang pun kiamat belum berlaku. Macam mana Nabi SAW boleh tengok pula Nabi-Nabi yang terdahulu? Kita semua tahu tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, memang Nabi SAW bertemu dengan Nabi-Nabi. Nabi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa, Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Jadi macam mana? Sebenarnya tak susah pun. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan apa saja. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta apa saja. Kalau Allah Taala nak tunjuk kepada nabi umat-umat yang terdahulu dan nabi-nabi yang terdahulu yang mengikut nabi, sebelum daripada berlakunya kiamat, itu pun Allah Taala boleh buat. Tapi dengan dalil lah. Maksudnya, sebab kadang-kadang hari ni orang duk dakwa macam-macam. Benda yang pelik-pelik. Bila kita tanya, mana bukti yang kata Allah Ta'ala buat benda ni? Mana bukti yang kata Allah Ta'ala ciptakan benda ni? Mana bukti yang kata Allah Ta'ala jamin nak bagi benda ni? Dia kata ilmu Allah tu luas. Betul lah, ilmu Allah tu memang luas. Kita tak ada nafi lah benda tu. Tapi nak mengatakan benda yang pelik ini ada, perlu bawa bukti. Dalam masalah ni ada dalil, ada bukti yang jelas menunjukkan bahawasanya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni. Ya, baik. Kemudian ada juga sebahagian ulama yang mengatakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ni bukan pada malam Isra' pun, tetapi Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Nabi bermimpi pada waktu malam, Nabi tengok peristiwa ni, ataupun Nabi tengok umat-umat yang terdahulu ni. Nabi tengok umat-umat dia sendiri pada waktu tu, iaitu pada waktu tidur. Dan kita semua tahulah mimpi para anbiya, mimpi golongan nabi-nabi ni adalah wahyu, adalah benar. Tidak ada ruang untuk syaitan dan tidak ada ruang untuk nafsu mengambil peranan, kerana mereka ini maksum dalam menyampaikan syarak ataupun dalam menyampaikan hukum-hukum syarak. Jadi tak ada masalah. Kalau ia berlaku pada malam Isra' pun okey, kalau ia berlaku pada waktu mimpi pun okey, kerana kedua-duanya diterima apabila ia datang daripada seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai nabi. Okey? Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada nabi yang pengikutnya satu umat, ada nabi yang pengikutnya beberapa kumpulan manusia, ada nabi yang pengikut dia tu 10 orang, ada nabi yang pengikut dia tu 5 orang, ada nabi yang pengikut dia tak ada, seorang aja. Nabi tu seorang je. Maka kata Syekh, dia kata apa? Yadullul hadis ala anna atba'al anbiya mukhtalifuna jiddan qillatan wa kathrah. Dia kata, hadis ni menunjukkan pengikut para anbiya ni sangat-sangat berbeza dari sudut bilangan. Ada yang sedikit dan ada yang ramai. Famin nabiyyin la yakunu ma'ahu ahad. Dan ada di kalangan nabi yang tidak ada pengikut pun. Ila nabi yamla'u atba'ahu al-ufuq. Ada juga nabi yang pengikut dia tu memenuhi ufuk. Fama huwa sabab fi dhalik? Apa sebab dia? Kan? Sebab dia, kata Syekh, al-jawab anna da'wah laha arba'atu arkan. Dakwah ni ada 4 rukun, dia kata. Wa hiya ad-da'i wal mad'u wal manhaj wal uslub. Dakwah ni ada 4 rukun. Pendakwah yang pertama, orang yang didakwah yang kedua, metodologi dakwah yang ketiga, cara menyampaikan dakwah yang keempat. Okey? Jadi bila kita kata ada nabi yang tidak ada pengikut, kita kena letak dalam kepala kita, tuan-tuan, tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada nabi yang tak ada pengikut ni disebabkan oleh kerana mereka tidak pandai berdakwah. Ya, walaupun ya betul pengikut yang sedikit dan pengikut yang ramai ni adalah sebab dia.
Kan? Adalah sebab. Tapi adakah nabi yang pengikut tak ada ni, kita boleh kata dia tak pandai dakwah sebab tu dia tak ada pengikut? Tak mungkin. Kerana dalam dunia ni manusia yang paling pandai berdakwah nabi lah. Dan para anbiya lah yang paling pandai berdakwah. Kerana mereka ni mendapat didikan terus daripada Allah Azza wa Jal, daripada Jibril alaihi salam. Jibril sampaikan wahyu kepada mereka. Mereka sampaikan, mereka berdakwah. Jadi takkanlah kita lagi pandai daripada para anbiya. Kan? Sebab tu dia kata, la yumkin an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muqassiran fi da'wati an-nas ila al-haq. Tak mungkin ada mana-mana nabi menjadi cuai ketika mana mereka berdakwah kepada manusia, mengajak mereka kepada kebenaran. Tak mungkin juga kita katakan cara mereka tidak sesuai dalam dakwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengikut nabi ini berbeza-beza. Kerana sebahagiannya Allah Taala nak muliakan lebih daripada yang lain. Tetapi tak bermakna yang tak dapat kelebihan pengikut ramai ini hina, dah, tak semestinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu segala nabi, penutup segala nabi. Adakah bermakna bila nabi dapat kelebihan penghulu ni, segala nabi ni, bermakna nabi-nabi lain itu terhina? Tidak. Kerana semua mereka mulia, tetapi ada yang dimuliakan dengan satu kelebihan yang tak ada pada orang lain, sedangkan yang lain tu ada kelebihan yang lain. Ya, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, kata Allah. Itulah rasul-rasul yang kami muliakan, yang kami lebihkan sebahagian mereka berbanding sebahagian yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kan sebagai manusia bila tengok hadis-hadis yang seperti ini, kita kena letakkan di dalam kepala kita, ada nabi yang tak ada pengikut pun. Maka jangan jadikan ramai ataupun sedikit, jangan jadikan ramai atau sedikit pengikut ini sebagai kayu ukur untuk mengatakan dia ni benar atau salah berdasarkan kepada bilangan pengikutnya yang ramai. Ini benda yang tak baguslah. Benda yang tak semestinya menjamin kebenaran. Kerana kalaulah kata di dalam dunia ni nak kira pengikut yang paling ramai, dah tentulah pengikut Kristian lagi ramai daripada Islam. Adakah bermakna di sisi Islam ajaran Kristian itu betul? Jawapannya tidak. Kerana kebenaran dan kebatilan tidak mengikut kepada bilangan pengikut. Kan? Jadi sebab itu kadang-kadang saya nasihati diri saya juga dalam masalah dakwah, dalam masalah kuliah, dalam masalah ceramah ni, jangan jadikan berapa ramai orang duk follow kita, berapa orang ramai ikut live stream kita sebagai kayu ukur untuk mengatakan kita betul ataupun tidak. Berapa ramai manusia yang ramai pengikut, jutaan followers, tetapi tidak menyebarkan kebenaran pun. Ya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, jadikan hujjah sebagai penentu kepada kebenaran. Bila disebutkan sesuatu perkara, ada tak hujjah? Ya. Ada tak hujjah dalam masalah tu? Ke tak ada? Kan? Kalau kita kata ada hujjah, okey, saya nak dengar hujjah tu. Allah kata macam ni, Nabi kata macam ni. Okey, para ulama tafsir macam ni. Ini cara istimbat para ulama. Kita puas hati kita ikut. Ya. Jangan jadikan ramai atau sikit tu sebagai ruang untuk kita menilainya dari sudut berapa ramai followers dia. Kalau nak ikut followers, artis lagi ramai daripada ustaz-ustaz. Influencer lagi ramai daripada ustaz-ustaz. Kan? Ada Nabi yang tak ada pengikut pun.
Adakah kita berani nak kata Nabi ni tak betul? Nabi kot, takkan tak betul. Kan, jadi sebab itu Nabi SAW nak beri isyarat pada kita ni semua ni. Gunakan akal fikiran kita, gunakan kepandaian yang kita ada, akal yang Allah Ta'ala beri, sanubari yang Allah Ta'ala telah jadikan pada diri kita untuk kita faham, untuk kita nilai, untuk kita kaji, untuk kita analisa. Kerana ada je manusia-manusia di zaman kemudian ini yang berpakat untuk berada ramai-ramai di atas kebatilan, sedangkan yang menyanggahi mereka itu hanyalah sedikit. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, akan ada, sentiasa ada satu golongan kecil daripada kalangan umat aku yang berdiri di atas kebenaran. Maksudnya akan ada jugalah satu zaman di mana yang berpegang dengan kebenaran itu tidak ramai. Yang berpegang dengan kebenaran itu hanya sikit. Ada. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kan? Islam bermula dalam keadaan yang asing, Islam akan kembali asing di zaman terkemudian. Maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Oh, tapi ustaz, kita kena cari yang asing lah baru betul. Dah. Ada kalanya ramai betul. Ada kalanya asing betul. Macam mana nak tahu betul ke tak betul? Tengok pada hujah, tengok pada dalil, tengok pada alasan. Kerana Nabi SAW tinggalkan kepada kita dua perkara. Taraktu fikum amrain. Imam Malik meriwayatkan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihim. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Para ulama ni tugas mereka apa? Para ulama yang Rabbani, tugas mereka adalah mentafsirkan, merumuskan hukum kepada kita. Mereka bukan reka. Mereka bukan bawa ajaran baru. Mereka warasatul anbiya. Mereka pewaris para anbiya. Maksudnya waris Nabi, membawakan ilmu daripada Nabi SAW. Bukan reka baru. Bukan bawa daripada sesuatu yang tak dikenali. Bukan. Ulama kita dia tak macam tu. Sebab tu apa saja hukum yang mereka nak rumuskan, mereka akan bawa dalil. Mereka akan bawa alasan. Mereka akan bawa kalam Allah dan kalam Rasul dan juga cara-cara istinbat ataupun dalil-dalil yang tak disepakati pun untuk merumuskan hukum dalam syarak. Inilah amanahnya ulama kita, kerana mereka tahu mereka adalah pewaris para nabi. Mereka bukan membawa ajaran mereka sendiri. Agama ini ada tuannya, ada Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasul adalah asas utama bagi agama ini. Tak boleh bagi seseorang bercakap, ya, dalam apa keadaan sekalipun, melainkan dia dalam bab apa pun yang berkaitan dengan agama ni, melainkan dia mesti ada sandaran dalil ataupun sandaran bukti daripada Allah dan Rasulnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda ni kita kena pegang, terutamanya di zaman terkemudian ini. Di zaman terkemudian, di zaman fitan, di zaman orang keliru, di zaman kita nak bercakap, orang tengok pada bilangan orang, bilangan followers, influencer mungkin lebih berpengaruh daripada para ustaz, kan? Jadi dalam isu ni kita kena hati-hati, kena tengok bukan pada bilangan, bukan semata-mata pada berapa ramai pengaruh dia, berapa banyak pengaruh dia, tak. Tetapi tengok pada hujah. Tengok butir bicara yang disebut itu, adakah selari dengan kehendak Allah ataupun tidak? Adakah selari dengan kehendak Rasul ataupun tidak? Ya, baik, itu yang kedua. Maksudnya bila Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah ada nabi-nabi yang ramai pengikut. Alhamdulillah, kurnia daripada Allah, ramai pengikut dia. Kan? Ada nabi yang tak ada pengikut pun. Ada nabi yang sikit, ada nabi yang tak ada. Salah nabi ke? Bukan salah nabi. Nabi telah berusaha sehabis mungkin, sehabis baik dah untuk menjadikan manusia ikut dia, tapi manusia ni ada yang tak mau ikut. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamathali ghaithin asaba arda." Nabi telah memberikan satu perumpamaan di dalam hadis. Perumpamaan
ilmu dan hidayah yang Allah Ta'ala utuskan aku dengannya adalah seperti perumpamaan hujan yang turun pada tanah, yang turun ke bumi, yang mana ada tanah yang bila terima hujan, tanah yang subur, tanah yang baik, menerima air dan menumbuhkan pokok. Ada di kalangan tanah ini yang mana dia ni tidak menyerap air, tetapi dia tahan air. Dia tahan air itu manusia boleh minum di situ. Haiwan boleh minum kat situ. Kan? Ada jenis tanah dia serap air dan dia tidak orang kata apa, bukan serap air, dia tak tahan air, dia tak takung air. Air mengalir je atas dia, bergerak, dan dia pun tidak menumbuhkan apa-apa tumbuhan. Maksudnya dia pun tak dapat manfaat daripada hujan tu. Orang lain pun tak dapat manfaat, haiwan lain pun tak dapat manfaat, hanya lalu je. Begitulah perumpamaan manusia. Ada yang menerima ilmu daripada Nabi, ada yang menerima ilmu dalam Al-Quran, mereka ambil manfaat untuk diri mereka, sampaikan kepada orang lain pun dapat manfaat. Dia seperti yang pertama tadilah. Ada yang tahan aja, dia takungkan air, tapi orang lain boleh ambil. Sama seperti sebahagian perawi-perawi hadis yang mereka ini tak istimbat pun, tapi mereka membawa. Seperti mana sabda Nabi SAW, farubba muballighin aw amin samit. Mungkin orang yang disampaikan kepadanya, dia hanya bawa aja hadis, dia tak apa nak faham, ataupun dia tak boleh istimbat sebab dia perawi hadis, dia bukan faqih. Dia bawa kepada faqih lebih faham masalah itu. Dan ada orang yang kadang-kadang tak tengok pun, tak peduli pun apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita bawakan kalam Rasul, dia tak peduli pun. Kan, dia sibuk nak bela sebahagian daripada tokoh-tokoh dia. Yang mana kadang-kadang teguran yang diberikan tu adalah teguran yang bukan bersifat hasad, bukan bersifat dengki, bukan bersifat pergaduhan aliran, tapi teguran yang betul bila berlaku kesilapan. Tapi dia tak peduli, dia kata. Kan? Ini benda yang kita kena hati-hati supaya kita tidak terbabas, supaya kita tidak bergerak ataupun kita kata melampau dalam mempertahankan sesuatu yang bukan berada dalam kebenaran. Okey, itu yang ketiga lah. Baik. Bila Nabi SAW tengok di atas, bila Nabi tengok diperlihatkan dengan umat yang ramai tadi, sawadun kathir, lembaga kehitaman yang ramai, manusia yang ramai, bayang-bayang Nabi tengok ramai. Nabi tanya, itu umat dia ke? Ini persoalan yang para ulama hadis dia kata takkan Nabi tak kenal umat dia. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, ketika mana para sahabat diceritakan oleh Nabi SAW yang mereka akan datang ke telaga Nabi. Setiap daripada umat Nabi ni akan lalu di telaga dan Nabi akan tunggu. Nabi akan panggil ummati kan, ashabi. Nabi akan panggil. Para sahabat bertanya, macam mana boleh kenal kalau orang yang datang selepas Nabi wafat? Kan? Ada yang tanya, ata'rif ya Nabi Allah, ata'rifuna wahai Nabi Allah, adakah kamu akan mengenali kami? Nabi kata, na'am, lakum sima laysat li ahadin ghairikum. Kan? Nabi kata, ya, pada kamu ada tanda yang tak ada pun pada setiap orang selain daripada kamu. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kamu datang kepada aku dalam keadaan tangan dan muka kamu bercahaya. Ghurran muhajjalin, muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya daripada kesan wudu. Kepala sekali lah, kan? Jadi maksudnya mereka datang kepada Nabi SAW ke telaga tu dalam keadaan bercahaya benda tu. So macam mana tiba-tiba Nabi tak kenal, boleh tanya Jibril pula, sehingga Jibril kata, bukan, ni bukan umat kamu. Kamu tengok di ufuk, tu umat kamu. Jawapannya bukan Nabi SAW tak kenal selama-lamanya. Tetapi bila Nabi tengok daripada jauh, cahaya tu masih belum kelihatan secara jelas. Maka sebab itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Bila Nabi tengok daripada jauh, Nabi tak nampak lagi. Kan? Bila dekat-dekat tu baru nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW tanya kepada Jibril, Jibril kata, yang ni bukan umat kamu. Sebahagian ulama kata yang dikatakan bukan tu, itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam yang ramai.
Kemudian Jibril kata tengok ke ufuk, Nabi nampak satu lagi kumpulan manusia yang ramai. Jibril kata itulah umat kamu. Dalam umat ni ya ada 70,000 manusia yang tidak ada hisab, yang tidak ada azab, masuk syurga direct terus. Syekh mengatakan manusia ni di hari kiamat dari sudut hisab mereka ada 3 kumpulan. Manusia ni ada 3 kumpulan dari kiamat ni nanti, orang yang beriman. Yang pertama, orang yang tidak ada hisab langsung dan tidak akan diazab langsung. Hisab pun tak ada, azab pun tak ada. Ni siapa dia? Ni golongan yang 70,000 manusia. Ya. Ada satu lagi manusia yang dihisab dengan hisab yang ringan, iaitu amalan mereka akan dibentang dan mereka tidak akan diazab. Perhitungan tu tidak begitu dahsyat. Dia bukan, orang kata apa, dia bukan forensik audit lah kita kata. Dalam nak bahasa nak bagi mudah lah. Dan ada satu lagi kumpulan yang ketiga. Mereka yang dihisap dengan hisap yang dahsyat, yang sangat teliti, yang sangat detail. Akan berlaku perbincangan. Yang ni, manusia ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang akan dihisab di hari kiamat melainkan dia akan binasa. Faqalat Aisyah berkata, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Dia kata, wahai Rasulullah, bukankah Allah sendiri yang sebut adapun orang yang diberikan kitab amalan dengan tangan kanannya akan dihisap dengan hisap yang ringan? Sebab Nabi kata tidak ada yang akan dihisap mereka akan binasa. Sedangkan dalam Quran kata akan dihisap dengan hisap yang ringan bagi sebahagian orang, terutama bagi orang yang dapat catatan amal. Bagi orang yang dapat catatan amal di tangan kanannya akan dapat hisap yang ringan. Nabi kata innama zalikal arad. Itu sebenarnya hanya pembentangan amal, bukan perhitungan detail. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa uzib. Tidak ada seorang pun yang akan dibincangkan secara detail berkenaan dengan hisabnya dari kiamat melainkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang benda yang menakutkan kita lah. Ini benda yang menakutkan kita. Jadi sebab itu gunakan tuan-tuan kesempatan yang ada ni. Saya nasihati diri saya dan juga kita semua kena mengambil ruang-ruang yang ada ni untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sempurna, dengan taubat yang betul. Kalau dosa yang kita lakukan itu bukan dosa dengan manusia, bertaubat kepada Allah dengan 3 rukun yang telah kita huraikan sebelum ini. Tetapi kalau dosa tu dengan manusia, kena minta maaf balik. Kena minta maaf balik. Kena minta halal, kena pulangkan balik kalau dia tak halalkan. Kena pulangkan balik apa yang kita ambil daripada dia. Kerana bila sampai ke negeri akhirat nanti ni, tak ada lagi dah cara melainkan hanya berlaku pembayaran dengan pahala yang kita ada ataupun dosa orang tu kita ambil kalau kita berdosa dengan dia. Ya, baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril alaihi salam ada 70,000 di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kan? Mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Okey? Baik. Kata Syekh, amma sifatul ladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adhab fa innaha la takhtur 'ala al-bal laula anna al-hadis nassa 'alayha. Dia kata adapun sifat orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab ni mungkin tidak tergambar di fikiran kita ataupun tidak terlintas dalam fikiran kita kalau hadis ini tidak menyebutkan. Okey? Tetapi nak bagi tahu ya, mereka ni ada, dan di antara mereka ini ya, di antara mereka ini yang disebutkan dalam hadis ini ialah sifat-sifat manusia-manusia yang bertawakal kepada Allah dan orang yang taat kepada Allah. Nak bagi tahu kat kita ni apa dia? Nak menjadikan diri kita ni ahli syurga, tidak ada jalan yang shortcut. Tidak ada jalan yang shortcut, tidak ada jalan yang mudah, perlu kepada amal. Perlu kepada amal.
Walaupun kita tidak nafikan berkemungkinan Allah Azza wa Jal akan ampunkan orang yang berdosa seperti mana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul bitaqah. Satu orang yang buat dosa banyak sehingga dia punya catatan buku amalan dia 99, seluas mata memandang buku amalan penuh ditulis kejahatan dia. Penuh ditulis kejahatan dia, tapi akhirnya Allah Taala ampunkan dia. Sebab itu ahli sunnah bagi tahu seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Ubadah bin Samit. Nabi kata, "Faman asaba min dhalika syai'an fasatarahu Allah, fahuwa ila Allah. In syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu." Atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang melakukan salah satu daripada dosa-dosa yang dijanjikan Nabi dia tak nak buat dosa tu, kemudian Allah Ta'ala tutup dosa dia tu, tak ada siapa yang tahu, Allah Ta'ala tutup sungguh-sungguh dosa dia tu, fahuwa ilallah, kata Nabi, perhitungannya kembali kepada Allah. Insya'a azabahu atau insya'a aqabahu, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia, Allah Ta'ala boleh masukkan dia ke dalam neraka. Wa insya'a afa anhu, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jadi maksudnya kalau satu orang berdosa, dosa banyak, pergi ke negeri akhirat banyak dosa, tapi bawa iman, adakah Allah Ta'ala boleh ampun? Boleh. Allah Ta'ala boleh ampun dengan kehendak dia. Tak ada siapa boleh pertikai dia. Cuma tak semua dapat. Kita berpegang kepada dalil yang umum, yang jelas, yang mengatakan sesiapa yang timbang amalan baiknya banyak, belah baik, akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang timbang amalan jahatnya banyak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi sebab tu kita kena usaha. Kan? Kita kena usaha. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni bagi tahu kat kita ada satu kumpulan, bukan sedikit, kan? Bukan sedikit, tapi ramailah, 70,000 orang yang mengatakan, yang dikatakan mereka ni masuk syurga tanpa hisap. Tak ada pertimbangan amalan, tidak ada azab, terus masuk syurga. Golongan ni golongan istimewa. Saya sebut dah tadi, nak jadi golongan ni tak boleh tidak, mesti beramal. Apa amalan mereka? Jibril mengatakan, la yaktawun. Yang pertama ialah golongan yang tidak melakukan kai. Apa itu kai? Kai ni la yaktawun, diambil daripada perkataan al-kai. Syekh kata al-kai huwa al-ilaju bin nar. Kai ini ialah penyembuhan ataupun pengubatan dengan api. Para ulama menyebutkan, ada khilaf di kalangan para ulama, perbahasan yang panjang, tetapi pendapat yang disebut oleh Syekh dalam kitab ni, dia kata wa huwa makruhun syar'an wa laysa bimuharram. Dia adalah makruh pada syarak, tidak haram, kecuali kalau tidak ada perubatan yang lain selain daripadanya, maka dalam keadaan tu dibenarkan tanpa ada karahah, tanpa ada makruh lagi. Kalau ada pilihan lain, ada ubat lain selain daripada perubatan ataupun pengubatan dengan api ni, di besi yang dipanaskan dengan api ni, maka hukum dia makruh. Kenapa? Kerana ia menyakitkan. Kerana ia menyakitkan. Jadi bila disebutkan la yaktawun, golongan ini golongan yang tidak menggunakan kai, kata Syekh, wa hadhihi sifat tatadammanu sifataini 'azimatain. Sifat ini mengandungi, merangkumi dua sifat yang besar. Apa dia? As-sabru 'alal bala. Kan? Bersabar ke atas ujian Allah. Wa rubbama ridha aidan. Bahkan mungkin boleh sampai kepada bukan tahap sabar je, boleh sampai kepada tahap redha. Terutamanya bagi orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit yang tak jumpa apa ubat dia. Dia tak guna kai sebab dia tengok berdasarkan nasihat doktor, kai tidak memberi manfaat, maka dia tak ambil. Maka dia tak kalut lah. Dia tahulah ni ujian Allah dan dia redha.
Ini satu, orang kata apa, fadilat yang besarlah, kerana dalam hadis Nabi SAW sendiri menyebutkan, ma min musibatin ma tusibul mu'min min musibatin illa kaffarallahu biha biha hatta syaukah yushakuha, kama qala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, tidak ada seorang mukmin pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia musibah, yang Allah taala berikan dia musibah, melainkan Allah taala akan cuci dosa dia. Sehingga kan kalau terkena duri pun di badan dia, dia akan diberikan pahala kalau dia sabar. Apatah lagi kalau dia sabar dan dia redha dengan ketentuan Allah dan dia mencari hikmah di sebalik daripada itu. Orang beriman ni, kalau Allah Ta'ala bagi dia ujian, kalau Allah Ta'ala bagi dia musibah, kalau Allah Ta'ala bagi dia kesusahan, sebahagiannya akan sabar. Sabar ni maksudnya sakit, tapi dia tahan diri dia. Ada yang lebih tinggi daripada tu, dia redha. Redha ni maksudnya dia mula disabar, sakit, terasa beban, terasa berat, terasa panas, tetapi akhirnya dia membawa kepada redha, iaitu dia mencari hikmah di sebalik daripada ujian yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Mencari hikmah di sebalik. Carilah apa-apa hikmah. Kan contohnya kalau pergi masjid selipar hilang juga kan. Sabarlah, mula-mula sabar, tapi dia mencari hikmah. Dia redha, dia kata, alhamdulillah hilang. Kan, tadi rasa sakit, tapi sekarang ni hikmahnya boleh beli selipar baru. Contohnya kan. So itu di antara cara nak pujuk diri lah. Kan? Cara nak pujuk diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sifat yang pertama lah. Sifat yang kedua, warak lah. Yang mana kalau ada cara yang lain yang lebih baik, maka dia tak gunakan cara tu. Kerana cara tu menyakitkan dan cara itu dimakruhkan oleh para ulama, maka meninggalkan perkara yang makruh ni mendapat pahala. Walaupun buat benda yang makruh ni taklah berdosa. Sebab para ulama sendiri menyebutkan. Para ulama menyebutkan makruh bukan haram. Makruh ni kalau tak buat dapat pahala, kalau buat tak berdosa, dia bukan macam haram. Kan, dia tak berdosa kalau buat. Tapi bila ditinggalkan, dia akan dapat pahala. Sebab itu dia kata, wa hakadha fa inna man lam yaktawi sabir. Tarik lil makruhat wala syakka annaha manzilatun aliyah. Dia kata, sesungguhnya orang yang tidak melakukan yang tidak melakukan perkara ini, dia adalah orang yang sabar, dia adalah orang yang meninggalkan perkara yang makruh. Maka tidak syak lagi lah, ia merupakan satu martabat yang tinggi. Ya, baik. Kemudian Syekh bincang lagi berkenaan dengan satu lagi sifat. Sekejap Satu lagi sifat, wala yastarqun. Golongan yang tidak minta untuk dijampi. Ataupun jampi ini nampak macam bomoh sangat kan. Dia lebih kepada ruqyah lah. Ruqyah, bacaan-bacaan doa daripada orang kata apa? Daripada amalan-amalan, sama ada daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun selain daripadanya. Sebab itu Syekh kata, ruqyah ni ada, ataupun ruqa ataupun ruqyah ada 3 jenis. Yang pertama, makana bi ayatin aw hadithin aw du'ain ma'thur. Dengan ayat Al-Quran, dengan hadis ataupun doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dibenarkan, yang ni bahkan sunat. Kerana Nabi SAW sendiri ajar kita ruqyah yang tertentu. Bukan kata Nabi ajar kita ruqyah untuk diri kita saja. Nabi SAW ajar kita ruqyah, kalau kita jumpa orang sakit, kita boleh baca. La ba'sa tahur. Tidak mengapa, tak bahaya. Ia menyucikan insya-Allah. Menyucikan dosa. Allahumma rabban nas adhibil ba'as. Ishfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk. Shifa'un la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai tu, ya Allah, Tuhan segala manusia, azhibil ba'as, hilangkanlah kesakitan, ishfi wa anta syafi, sembuhkanlah dan engkaulah penyembuh, la shifaa illa shifa'uk, tidak ada penyembuhan melainkan hanya penyembuhanmu, shifa la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Itu Nabi ajar kita kalau kita pergi jumpa orang sakit, dibaca yang tu. Kan? Untuk diri sendiri pun
Nabi ajar kita baca zikir pagi dan petang 3 kali, dibacakan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan sesuatu pun bila disebutkan nama Allah, sesuatu pun tidak mampu untuk memberikan mudarat, sama ada di langit ataupun di bumi, kan? Jadi doa-doa yang seperti ini diajar oleh Nabi SAW dalam hadis. Kita boleh baca pada orang dan juga kita boleh baca pada diri sendiri. Okey, itu digalakkan. Kemudian makana fihi syirk atau ma'siyah, jampi-jampi yang ada padanya lafaz syirik, minta kepada syaitan, minta kepada jin, minta kepada makhluk selain daripada Allah dalam ruang lingkup yang makhluk memang tak mampu nak bantu, pertolongan yang maknawi, ini tidak dibenarkan. Ini diharamkan di dalam syarak. Yang ketiga, sesuatu yang tidak ada unsur syirik dan bukan daripada Quran dan Sunnah tapi mengandungi doa. Okey, Syekh kata yang pertama tadi, yang ada ayat Quran, yang ada hadis Nabi, yang ni digalakkan. Sebab Nabi sendiri buat dan Nabi ajar kita untuk kita buat. Jenis yang kedua yang ni haram lah. Ini memang haram lah sebab Nabi SAW sendiri larang. Nabi SAW kata, i'ridu alayya ruqakum. Kan? Nabi SAW sebut, Nabi kata, bentangkan ke atas kepadaku jampi-jampi yang kamu baca. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Tak ada masalah dengan jampi kalau tidak ada padanya syirik. Adapun jenis yang ketiga, ia dibenarkan. Kalau bukan daripada Quran dan Sunnah, tak ada unsur syirik, hanya sekadar doa. Doa aja, itu juga dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kita doa, wahai Tuhan, tolong sembuhkan penyakit dia ni. Sembuhkan penyakit coronavirus dia ni contohnya, kan. Tak dalam hadis coronavirus, kan. Bila kita doa macam tu, boleh tak? Boleh. Kerana tidak ada unsur syirik, dia termasuk dalam doa. Walaupun ulama berbeza pendapat, boleh tak kita doa ruqyah ni dalam bahasa selain Arab? Ada ulama tak boleh, dia orang strict lah. Sebab apa tak boleh? Kebanyakan mereka nak memberi syarat supaya difahami, supaya doa tu difahami. Jadi kita kalau doa bahasa Melayu kita faham, okey lah, tak ada unsur syirik, tak ada unsur maksiat, hanya doa kepada Allah minta penyembuhan, insya-Allah tidak menjadi masalah. Okey. Bila Nabi SAW kata la yastarqun, dalam sebahagian riwayat kata la yarqun, mereka tidak menjampi. Lafaz ini sebahagian ulama kata tak tepat. Lafaz yang tepat la yastarqun, mereka tidak minta dijampi. Bila tidak minta dijampi, ulama berbeza pendapatlah masalah ni. Apa maksud Nabi SAW mereka tidak minta dijampi? Syekh mengatakan, fasahih anna al-maqsud bihadhihi sifat alladhina la yastarquna birruqa al-muharram. Yang dimaksudkan, pendapat yang sahih pada Syekh lah, pengarang kitab ni, Syaraf Al-Qudah, dia kata, pendapat yang tepat pada dia ialah orang yang tidak minta diruqyahkan dengan ruqyah yang haram. Seperti ruqyah orang jahiliyah. Maksud dia menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalau dia masih lagi minta benda tu, minta jampi-jampi jahiliyah, maka dia tak dapat masuk syurga tanpa hisab lah. Tapi benda ni adakah disepakati? Tidak. Ada juga ulama yang tak setuju dengan benda ni. Dia kata bila disebutkan 70,000 masuk syurga tanpa hisab, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya adalah seseorang ni dia ada kelebihan berbanding orang lain. Kalau minta ruqa jahiliyah, ini bukan kelebihan dah ni. Ini dah masuk bab halal haram. Halal dan haram dia tuntutan, dia bukan kelebihan. Kan? Jadi sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan tidak minta jampi, Al-Imamul Khattabi kata memang tak minta jampi langsung. Ruqyah jahiliyah pun dia tak minta. Ruqyah syar'i pun dia tak minta pada orang, dia cuma jampi diri dia sendiri. Dia tak minta daripada orang. Maksud dia tawakal pada Allah, dia baca sendiri, dia mengubati diri dia sekali selagi mana dia mampu. Dia cuba ubat. Tapi nak minta ke orang tak? Kalau orang nak baca kat dia, okey. Ini pendapat sebahagian ulama. Ya? Baik. Sebahagian ulama seperti
Al-Maziri, seperti mana yang dinukilkan oleh Abdul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, dia kata hadis Nabi SAW ni, bila Nabi kata la yastarqun, tidak minta dijampi, ialah tak minta dijampi khas untuk orang yang mempercayai bahawasanya ubat-ubatan ataupun ruqyah ini memberikan manfaat dengan diri dia sendiri, bukan dengan izin Allah. Tapi benda ni memang kalau buat kira kufur lah. Jadi sebab itu Al-Qurtubi tak setuju dengan tafsiran dia. Dia kata Nabi nak sebut ni kelebihan, bukan membezakan yang kufur dan yang tak kufur. Dia lebih kepada satu kelebihan berbanding orang lain. Kalau buat benda haram, dah tentulah tak masuk syurga lah. Kan, bukan kata kalau buat benda yang kufur memang tak masuk syurga lah. So dia tak jadi satu kelebihan. Dia dah membataskan iman dan kufur. Yang ni sesama orang beriman ni ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisap. Maksudnya mereka ni lebih tinggi darjat, bukan lebih tinggi darjat berbanding orang kafir. Lebih tinggi darjat berbanding orang Islam yang lain. Dan tentulah ada benda yang lebih tinggi daripada tu. Bukan hanya sekadar tak buat benda yang mengkufurkan, tetapi tak buat sesuatu benda yang lebih tinggi daripada tu, kata mereka. Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tasrib, dia cuba bawa satu tafsiran. Dia kata tak minta dijampi ni, dia kata ialah tak minta dijampi dengan jampi yang tak difahami. Bukan dia meninggalkan yang syirik, tetapi bukan sekadar ditinggalkan yang syirik sahaja, tetapi ditinggalkan juga mana-mana jampi yang dia tak faham. Dia tak minta daripada orang. Kalau dia tak faham, dia tak minta. Tak faham tu jampi tu, saya tak minta. Sebab apa? Takut-takut jadi haram. Takut-takut jadi syirik. Tak mau. So dia tinggilah sikit dia punya darjat. Sebab dia warak lah kat situ. Sebahagian orang, dia kata, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi dan juga Ibn Mulaqin. Ibn Arabi sebut dalam kitab dia Al-Masalik, masa syarah Muwatta' Malik, dan juga Ibn Mulaqin sebut dalam kitab dia At-Tawdih. Dia kata yang dimaksudkan dengan la yastarqun, tidak minta untuk dijampi, ialah tak minta dijampi sebelum daripada berlakunya sakit. Kalau dah berlaku sakit, minta jampi daripada orang tak apa, terutama orang saleh lah, kan doa orang saleh ni makbul. Tapi sebelum berlaku sakit tersebut, tak perlu minta lah, sebab tak ada keperluan nak jampi. Ada juga yang kata yang dimaksudkan tidak minta dijampi ni bagi orang yang memang tahu dah jampi pun tidak memberikan apa-apa manfaat pada sakit dia, lalu dia sabar. Dia tak orang kata apa, tak kalut lah untuk minta dijampi. Jadi ini semua tafsiran ulama yang saya kira semua ini cuba untuk mencari makna yang sebenar daripada hadis ini. Apa yang dimaksudkan dengan la yastarqun? Tapi adakah orang yang minta dijampi ini salah? Tak salah. Cuma orang yang tak minta dijampi, orang bagi jampi kat dia. Dia tak minta tapi orang bagi. Tak termasuk dalam pandangan mana-mana ulama yang mentafsirkan hadis ni. Jadi kalau nak berada di martabat yang tertinggi, jangan minta orang jampi. Kalau orang jampi tak apa, tapi jangan minta. Tapi ada juga yang kata dah boleh minta kalau ada keperluan yang mendesak. Ibn Baz di antaranya, seorang bekas ulama mufti Arab Saudi, pernah ditanya tentang soalan ni. Dia kata orang yang dia cenderung pada pendapat minta jampi dalam keadaan tak ada keperluan. Kalau tak buat benda ni, insya-Allah dia akan ada peluang untuk masuk dalam golongan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak percaya kepada tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur ni diambil pada perkataan tair, iaitu melihat kepada burung. Kan orang jahiliah dulu bila nak musafir, dia orang tengok burung. Kalau burung terbang belah kiri, itu petanda tak baik. Burung terbang belah kanan, itu petanda baik. Kan? Ini semua tidak ada kaitan dengan perjalanan alam. Ini semua mengarut. Dibatalkan oleh Nabi SAW. La tiyarah, tidak ada kepercayaan sial di dalam Islam, tak ada. Ini semua kena buang. Nabi SAW nak jadikan orang Islam ni orang yang cerdik. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata aqirru tayra ala makinatiha, biarkan burung tu berada di sarangnya.
iaitu jangan dikacau. Kalau kamu nak pergi musafir tu, jangan pergi ganggu burung, kerana tak ada kaitan pun burung dengan perkara itu. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Bila disebut tawakal, maksudnya berserah kepada Tuhan setelah berusaha. Sebab itu Syekh kata laisa minat tawakkul tarkul asbab. Bukan tawakal tu meninggalkan sebab. Allah Ta'ala memperjalankan dunia ni dengan sebab dan musabbab. Ada sebab, ada akibat. Kamu nak kenyang, kamu kena makan. Kamu nak hilang haus, kamu kena minum. Kan? Kamu nak pandai, kamu kena belajar. Ini sebab dan musabbab. Allah menjalankan dunia ni dengan undang-undang itulah sunnatullah. Allah Ta'ala letakkan. Nak pandai, kena belajar. Nak selamat, kena jauhkan diri daripada bahaya. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita, Nabi pergi perang pun Nabi pakai baju besi. Nabi pergi perang pun Nabi membawa senjata. Para sahabat pun membawa senjata. Walaupun jaminan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu telah pun ada pada Nabi. Kalau kita tengok kan, Allah Ta'ala jamin Nabi dia menang dalam peperangan. Contohnya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang kata apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Kamu akan tengok manusia, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok manusia ramai masuk ke dalam agama Allah. Jaminan kemenangan. Tapi adakah bermakna Nabi lepas tu turun ayat ni tak perlu pergi perang, tak perlu bawa senjata? Tak, bawa. Sebab itu para ulama, antaranya Ibn Rajab Al-Hambali, dia menyebutkan satu perkataan yang sangat indah dalam bab tawakal dan usaha ni. Dia kata usaha ni taat kepada Allah, manakala tawakal itu iman kepada Allah. Apa maksudnya? Kita disuruh oleh Allah untuk berusaha, maka kita taat kepada Allah. Kita usaha tu maksud kita taat. Setelah kita usaha, kita tawakal. Kenapa tawakal? Tawakal kerana kita beriman kepada Allah. Allah menentukan segala. Tapi kalau orang tawakal tanpa usaha, maka dia tak taat kepada Allah. Dia telah menyalahgunakan konsep tawakal tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perkara ini perlu difahami betul-betul. Sebelum kita nak menggunakan konsep tawakal tanpa ada memahami isyarat ataupun memahami dalil-dalil syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam peristiwa hijrah begitu detail perancangan Nabi SAW. Ambil Amir bin Fuhairah untuk lalukan jalan, kambing-kambingnya di laluan Nabi SAW. Panggil Abdullah bin Uraiqid untuk menunjuk jalan. Kan? Ramai orang terlibat. Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW duduk dalam gua Sur 3 hari 3 malam. Semua ni usaha. Kenapa kena usaha? Nabi tak yakin ke dengan pertolongan Allah? Nabi yakin. Tapi kenapa sampai kena duduk kat gua Sur berhari-hari? Panggil orang tu, panggil orang ni untuk bantu. Kerana nak bagi tahu kat kita, dalam perjuangan ni, dalam perjuangan agama ni, perlu kepada usaha. Dalam perjuangan ni perlu kepada usaha. Perlu kepada perancangan yang teliti, yang teratur. Sebenarnya boleh je Nabi SAW minta dekat Allah hantarkan burak kat dia. Seperti mana Nabi Isra' dan Mi'raj pergi ke Baitul Maqdis pun sekejap je naik burak. Takkanlah bawa ke Madinah, tak boleh. Tapi Nabi nak bagi tahu kat kita ni, hijrah ni perjuangan menegakkan agama. Dia bukan mukjizat seperti orang kata apa, dia bukan mukjizat yang Allah Taala bagi keistimewaan pada Nabi untuk kita beriman tanpa kita dituntut untuk meniru. Isra' Mi'raj ni bukan untuk kita tiru, untuk kita percaya, untuk kita beriman, untuk kita orang kata apa? Percaya, beriman dan serah pada Allah tanpa kita faham. Hijrah ni perjuangan menegakkan agama. Ramai terlibat. Kan? Kalau Nabi naik burak ni, orang akan kata lah Nabi tak boleh dia ada burak. Kita bukan ada apa pun. Kan? Kita tak ada burak. Jadi kita macam mana nak berjuang untuk menegakkan agama? So, Allah Ta'ala jadikan Nabinya berusaha juga untuk berhijrah
sama seperti orang lain, menggunakan segala daya dan usaha yang ada untuk menjayakan misi hijrah dan akhirnya berjaya. Kemudian barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu konsep tawakal yang kita kena faham. Kemudian bila Ukasyah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan dia masuk dalam 70,000 tu, Nabi doakan. Nabi doakan, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikan Ukasyah ni daripada mereka. Tapi ada seorang lagi sahabat minta, kan? Ada seorang lagi sahabat minta, Nabi tak doa. Nabi kata sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu dengannya. Kenapa Nabi tak doa aje? Ini konsep usaha tadi. Nabi melihat Ukasyah ada sifat yang saleh, sifat benda tu hingga melayakkan dia untuk masuk dalam golongan tu. Maka layak dapat doa Nabi. Yang seorang ni belum sampai tahap tu lagi, belum capai tahap tu lagi, dia kena usaha lagi. So Nabi nak bagi syarat pada orang yang minta yang kedua ni, yang tak dapat doa Nabi, Nabi kata usaha lagi. Kalau Ukasyah telah sampai, kamu belum sampai pada tahap tu, kamu kena usaha lagi. Nak membuktikan kepada kita agama ini memerlukan kepada amal. Memerlukan kepada amal sebelum kita boleh untuk bertawakal dengan mengatakan aku dah selamat tanpa ada apa-apa amal. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya pun tak perasan jam dah pukul 10.23 Masya-Allah banyak soalan ni. Banyak ni soalan ni, saya pilih-pilih je lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya menghafal sesuatu hadis dalam kitab, adakah saya dikira perawi hadis tersebut dan bagaimanakah seseorang itu menjadi perawi hadis? Kalau tuan menghafal sesebuah kitab hadis yang mana pengarang kitab hadis tu dengan tuan ada sanad yang bersambung, maka tuan menjadi perawi hadis lah. Perawi lah, periwayat lah. Sebab contohnya saya ada Sahih Bukhari contohnya kan. Sahih Bukhari tu, dalam Sahih Bukhari tu ada hadis. Tapi kita tak nak jumpa Bukhari. Macam mana kita nak jadi perawi Sahih Bukhari? Kita kena ambil sanad daripada guru kita sampai kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari sampai kepada Nabi SAW. Baru kita jadi perawi hadis tu. Tapi kalau kita tak ada, kita cuma hafal aja kitab Bukhari yang tidak ada sanad padanya, kita tak ada sanad, kita tak dinamakan perawi, kita tak dinamakan rawin, tetapi kita dinamakan hakim ataupun haki, orang yang mencerita. Orang yang bercerita tentang isi kandungannya. Isi kandungan yang ada dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Okey. Okey, saya tengok lagi kalau ada soalan. Adakah masuk surau perlu solat tahiyatul masjid? Surau kena tengok. Kalau surau tu dia punya tanah dia wakaf untuk solat, maka dia mengambil hukum masjid. Tetapi kalau surau tu surau yang bukan wakaf, surau yang sementara, yang bukan wakaf untuk solat, maka tidak ada solat tahiyatul masjid padanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang sambutan Maulid Nabi ini, sahih ke tarikh 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran Nabi SAW atau tiada sahih tarikh kelahiran Nabi kita Ustaz? Ada sebahagian Ustaz mengatakan tarikh Rabiul Awal ini tarikh kewafatan Nabi, bukan tarikh kelahiran. Okey. Pertama sekali, para ulama berbeza pendapat tentang tarikh kelahiran Nabi.
Tarikh kewafatan itu hampir sepakat mengatakan 12 Rabiul Awal. Tetapi tarikh lahir ada perbezaan. Ada yang mengatakan 10 hari bulan, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Kenapa perbezaan itu berlaku? Kerana Nabi SAW tidak menyambut Maulid. Sebab tu kalau sambut Maulid dah tentu tak ada khilaf lah. Seperti mana Nabi SAW sambut 1 hari bulan Syawal tu kan. Tak adalah khilafnya kan. Begitu juga 10 Zulhijjah tu untuk hari haji kan. Tapi bila Nabi tak sambut menunjukkan adalah khilaf. Sebab Nabi tak sambut, sahabat pun tak sambut. Habis tu boleh ke kita sambut ustaz? Boleh tak boleh ni? Oleh kerana benda tu tak ada zaman Nabi SAW, maka berlakulah perbezaan pandangan. Ada yang tak setuju, ada yang setuju. Yang tak setuju ni mengatakan ia tak pernah disambut oleh Nabi SAW. Yang setuju pula dia kata kami sambut bukan kami buat ibadat baru. Kami hanya nak cerita perjuangan Nabi SAW. Jadi kedua-dua aliran ini sebenarnya ingin mempertahankan Nabi SAW, tetapi dengan cara yang berbeza. Cuma yang setuju kena pastikan sambutan itu tidak ada bid'ah yang barulah. Tak adalah ibadat-ibadat khusus, solat khusus sempena Maulid. Janganlah buat macam tu. Tapi tak ada pun benda juga sebenarnya. Jadi yang mana yang tak setuju teruskan, dan tak setuju tak apa. Sebab benda ni memang khilaf pun. Tapi yang menjadi peliknya sekarang ini, yang nak sambut dengan yang tak sambut ni jadi bergaduh. Yang sambut kata yang tak sambut ni sekian-sekian dengan kalau dia sekadar kritik tak apalah. Kalau dengan beradab okey. Dia kata saya tak setuju, benda ni adalah bid'ah, tak ada di zaman Nabi SAW. Selesai di situ. Tapi jangan dihina, jangan diherdik, jangan melampaui batas. Yang buat pula jangan pula pergi tuduh orang yang tak buat tu sebagai sesat, tak buat, tak sayang Nabi, sedangkan orang tu dia sayang Nabi dengan cara yang berbeza. Kan kita sayang Nabi SAW, nak tunjuk kita sayang Nabi, adakah dengan cara kita bergaduh? Ini benda yang tak kena. Adakah bila Nabi melihat kita, katalah kita bayangkan Nabi melihat kita, ada yang buat, ada yang tak buat, bergaduh, setiap tahun bergaduh, masuk bulan Rabiul Awal bergaduh. So, adakah ini hasil maulid yang kita nak? Ataupun adakah ini perjuangan sunnah yang kita nak? Kan? Jadi, bagi saya setuju kalau setakat sambut maulid dengan menceritakan perjuangan Nabi SAW kerana mengambil semangat. Orang cuti, orang nak dengar ceramah tentang Nabi, kita ambil peluang seperti mana kita lalu di kawasan Uhud, kita cerita peperangan Uhud. Saya okey saja. Selagi mana tidak ada perkara yang melampau-lampau dalam tu, perkara bid'ah yang orang kata apa, yang tidak ada di zaman Nabi, ibadat khusus yang tak ada di zaman Nabi jangan dibuat. Sekadar ceramah, sekadar forum, sekadar wacana, sekadar mencerita perjuangan Nabi, okey. Tapi saya berlapang dada dengan orang tak setuju. Orang kata tak perlu. Tak apa. Sebab zaman Nabi pun tak buat. Kan? Jadi dalam masalah ni kalau kita kurang bergaduh, kita banyak menghormati sesama kita, senang cerita. Kan? Wallahu a'lam. Ustaz, 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Adakah itu angka perumpamaan atau memang hanya 70,000 manusia je yang masuk syurga? Tak, yang masuk syurga ramai lagi. Ramai umat lain pun ada masuk. Yang ni 70,000 ni yang masuk syurga tanpa hisap. Yang masuk syurga tanpa hisap ni. Bahkan ada juga yang kata lebih daripada itu. Kan ada riwayat lain yang mengatakan, Syekh pun ada sebut dalam kitab dia kata, ada riwayat daripada Nabi SAW, ya, bagi setiap 1,000 ada 70,000 lagi. Bagi setiap 1,000 ada 70,000 lagi yang masuk. Maksudnya ramai lagi lah. Dalam riwayat Tirmizi lah dengan sanad yang hasan. Jadi sebagian ulama mengatakan ya 70,000. Bagi setiap 70,000 tu ada 1,000, bagi setiap 1,000 daripada 70,000 ada 70,000 lagi. Sebab itu sebagai ulama kata litaksir, untuk menunjukkan banyak. Tapi still ada khilaf. Ada yang kata zahirnya begitu, memang bilangan itu spesifik. Ya. Ada yang kata tak, memang untuk menunjukkan ramai, bukan hanya 70,000 itu saja. Ya. Baik. Sahabat Nabi berjumlah lebih dari 100,000. Sahabat Nabi berjumlah lebih dari 100,000 lebih. Ada tak peluang untuk kita masuk syurga? Kita doa, kita usaha. Sebab bukan 70,000 saja. Kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi tadi, 70,000 bagi setiap
1000 daripada 70,000 tu aja 70,000 lagi. Ramailah. Ya, ramailah. So, kita usaha, kita doa. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kelebihan tu. Amin ya Rabb. Kalau seseorang melakukan zalim pada orang lain tapi orang yang dizalim itu sudah mati dan tak sempat minta maaf, apakah yang perlu dibuat? Oh, ini problem lah. Seperti mana Nabi SAW sebutkan, salah dengan orang ni kena minta maaf. Kita tak sempat minta maaf dengan orang tu, tiba-tiba orang tu mati pula. So macam mana nak buat? Para ulama meletakkan beberapa kaedah, meletakkan satu kaedah, iaitu kita beristighfar kepada Allah untuk dia. Ya Allah, ampunkan si fulan. Kan? Ampunkan si fulan dan si fulan, dan sebutkan kebaikan dia. Sebutkan kebaikan dia di tempat orang ramai supaya orang tahu kebaikan dia. Mudah-mudahan ia termasuk dalam innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan memadam keburukan. Dan kita banyakkan amalan kita sendiri. Kalaulah kata memang dia tak maafkan kita langsung, paling tidak kita adalah pahala yang banyak untuk dibayar kepada dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pengobatan kai media panasnya diganti dengan minyak atau balsam sehingga tidak meninggalkan luka pada kulit. Boleh, yang ni boleh. Yang tu bukan, yang kai ni dia memanaskan dengan api, sangat menyakitkan. Tak sampai sakit orang kata apa, untuk lotion panas ataupun minyak angin tu sikit lagi nak dibandingkan dengan kai. Yang tu tak termasuk, insya-Allah. Okey, itu jelah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf buat kasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Datuk Ayub dan semua tim yang terlibat pada malam ini dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak sudi bersama dengan saya pada malam ini. Kita berjumpa lagi di lain masa. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.